Okey, kita mula sekarang. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. So hari ini tahniah sekali lagi sebab dapat hadir kat kelas cikgu hari ini untuk kali kedua. Okey. Nampak perkataan record tu? Nampak. Dah record? Dah. Ni Farah tak record tau. Ni Farah tak record Kenapa Kak punya macam blur? Kak jangan Kak. Nak Farah record juga tak? Nak Farah record juga lah. Kita dua-dua record lah, kita dua-dua record. Okey. Murid jangan record kita dua je. Okey Kak, dekat Farah memang tak boleh record tau. Sebab dia tulis kat sini ada Kak dah record kan? Stop recording je. Maknanya budak tu record dulu. Tapi masa kau tekan tadi budak tu boleh, tapi kau boleh je kan tadi kan? Masa kau record tadi boleh je kan? Boleh. Maknanya kau yang first, bukan dia. Tapi tak tahu lepas tu hilang. Sekarang ni Kak dah start record. Farah nak tulis stop, nak start recording tak boleh. Sebabnya dia kata kat sini Kak dah record. Okey, kau terus je. Okey, baik. Dia tengok nampak ni. Tak nampak kat screen kan? Dia Farah tak boleh buat apa. Kalau Farah tekan ni, stop recording lah. Nampak kan? Ni. Farah tak boleh buat apa-apa kat tu. Okay. So, okay. Siapa yang baru masuk tu belajar je lah. Okay. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat datang ke slot cikgu hari ini. Okay. Untuk slot pembelajaran dalam talian untuk subjek matematik tambahan. Okay. Anjuran Majlis Guru Cemerlang WPKL. Okay. So hari ini cikgu Farah, cikgu yang sama untuk minggu lepas untuk tajuk indeks. So hari ini cikgu akan sambung untuk tajuk yang berikutnya iaitu kesinambungan dari indeks iaitu logaritma. So logaritma ni memang ada belajar dekat tingkatan 4 dengan tingkatan 5 ya. Okay, tingkatan 5 ni as part of your revision lah untuk persediaan SPM. Okay. Jadi ini adalah serba sedikit tentang diri cikgu. Cikgu berkhidmat di SMK Ceras dari tahun 2006 sehingga sekarang. Dan cikgu memang mengajar math tingkatan 4, tingkatan 5 dan juga matematik tingkatan 3. Okay, so hari ni apa yang kita akan dapat bila kita belajar hari ni? So di akhir pembelajaran hari ni, murid dapat buat apa? Okay, yang pertama, pelajar boleh buat hubungan perkaitan antara indeks dan juga logaritma. Okay, berikutnya, kita juga dapat nanti menyelesaikan soalan melibatkan 3 hukum asas logaritma. Berikutnya juga, kita akan dapat melakukan penukaran asas logaritma. Okay, dan seterusnya kita dapat selesaikan sebarang soalan masalah melibatkan logaritma dan hukumnya. Jadi, first kali kamu kena relate dulu apa dia logaritma dan apa hubungan dia dengan indeks. Pada kelas cikgu minggu lepas, cikgu dah ajar tentang indeks, di mana indeks terdiri daripada mesti ada asas, iaitu cikgu tulis itu ialah huruf A, dan juga kita ada N. N tu apa? N tu indeks. Menghasilkan X tu ialah apa? X tu ialah jawapan. Okay? Jadi kat sini, ini adalah bentuk indeks. Cikgu boleh tukarkan dia menjadi bentuk logaritma dengan cara penulisan perkataan log mesti ada ditulis. Lepas tu kita tulis asas dia A tu kecil iaitu subscript. Lepas tu X tu ialah jawapan sama dengan N tu ialah indeks. Okay, jadi nak konsep senang yang macam cikgu ajar anak murid cikgu, ini asas, ini adalah jawapan, ini adalah indeks. Jadi cikgu kata aji, mak aji. Senang kan nak tukar log guna konsep aji, mesti asas, jawapan, indeks. Dan kamu mesti tahu juga di mana A tu asas tu mesti nombor positif. Kamu tak boleh asas nombor negatif untuk kes ini, dan juga A kita mesti tak boleh sama dengan 1. Sebab kalau dia sama dengan 1, kamu letaklah 1 kuasa 2 pun kamu dapat 1, 1 kuasa 3 pun 1, 1 kuasa 10 pun akan dapat 1. That's why kita tak boleh guna asas 1 dalam bentuk logaritma kita. Pelajar mesti boleh nak tukar kedua-dua bahagian, bentuk indeks ke log dan juga bentuk log ke bahagian indeks. Kita tengok contoh macam mana nak tukar. Okay, 4 kuasa 3. Okay, menghasilkan guna kalkulator dapat 64. Ini bentuk indeks. Kamu boleh tukar menjadi bentuk log dengan cara tulis log 64. Okay, cara baca log 64 pada asas 4, jawapannya ialah indeks iaitu 3.
Okey, contoh lain. Katalah cikgu ada sekarang 2 kuasa 5 sama dengan tekan kalkulator. Dapat 32. Ini bentuk indeks. Kamu boleh tukar jadi log 32 pada asas 2 menghasilkan jawapan 5. Perhatikan 5 tu ialah indeks. Okay, ini bentuk indeks tukar log. Kalau bentuk log tukar indeks. Log 81 pada asas 3 jawapan adalah 4. Macam mana kita nak tukar kepada bentuk indeks? So, tukar bentuk indeks akan menghasilkan 3 kuasa 4 sama dengan 81. Okay. So, kita beralih kepada 3 hukum asas logaritma. Macam mana hukum asas indeks? Begitu juga dengan logaritma. Yang pertama ialah betul pendaraban. Jika kita ada log M darangan N, kedua-dua ini pada asas A, iaitu asas yang sama. So, kita boleh splitkan dia jadi log M pada asas A tambah log N pada asas A. Ini betul pendaraban. Kalau betul pembahagian, dia akan jadi log M bahagi dengan N. Juga kedua-dua ini gunakan asas yang sama. So, dia akan jadi log M pada asas A tolak log N pada asas A. Okay. Ketiga, kalau kita ada indeks yang dikuasakan, so M, okay, log M pada asas A dan diindekskan dia pula kuasakan kepada X. So, kita boleh bawa N pergi ke depan dan darabkan log M pada asas A. Jadi 3 beradik ni mesti ada at your fingertips. Mesti dah hafal. Okay, so take note ada beberapa kriteria lain. Log A pada asas A sama dengan 1. Kenapa? Sebabnya bila kita tukar pada bentuk indeks, A kuasa 1 menghasilkan A. Tekanlah apa-apa, 2 kuasa 1 pun dapat balik 2. 10 kuasa 1 dapat 10. So apa-apa pun kuasa tu, kuasa asas indeks 1 akan dapat jawapan dia balik. Okay. Kalau yang log 1 pada asas A sama dengan kosong, sebabnya A kuasa kosong sama dengan 1. Okay, jom kita tengok contoh soalan. Okay, kita tengok soalan ni, asas rendah paling basic. Diberi log N pada asas 8 sama dengan 1/3. Kita nak cari N. Okay, ini yang pelajar selalu trouble, tak tahu nak cari. So, kita tulis balik. Ini adalah bentuk log, logaritma. So, kita boleh tukar dengan cara bentuk indeks. Macam kita tukar bentuk indeks? So, kita tulis 8 kuasa 1/3 menghasilkan jawapan iaitu N. Okay, ini bentuk indeks. Alright. Jadi, kita dah belajar kat hukum indeks. Kalau indeks tu pecahan, kita boleh tukar jadi punca ganda atau punca kuasa 3 bagi 8. So, kamu guna kalkulator lah. Paling cepat, N sama dengan 2. So, oleh sebab markah dia 1, jadi 1 markah tu hanya pada jawapan sahaja. Okay, kita tengok soalan berikutnya. Selesaikan persamaan 3 kuasa 2X tolak 1 sama dengan 5X. Kamu perhatikan 3 dengan 5 tak ada perkaitan asas yang sama seperti mana kita bincang pada kelas minggu lepas. Jadi automatik tolonglah pelajar gunakan log asas 10. Kenapa kita guna asas 10? Sebab dekat kalkulator kita memang dah paling ditentukan basicnya adalah asas 10 yang paling mudah. Jadi kita tengok. Kita tulis balik kuasa 2X tolak 1, lepas tu ada kuasa X dekat 5 kan. Jadi kita dah belajar tadi dekat hukum asas log, kita boleh bawa asas tu pergi ke depan. Didarabkanlah 2X tolak 1 tolak 1 log 3 pada asas 10. So sama dengan X darab dengan log 5 pada asas 10. Okay. So yang ini selalu kan, cikgu lupa nak tambah tadi. Okay, selalu kan pelajar dia suka nak splitkan benda ni, dia sukalah nanti buat dia pecahkan 2X tolak 1 tu. Maknanya dia buat 2X darab log 3 tolak log 3. Sebab apa dapat log 3? Maknanya 1 darab log 3. So itu yang pelajar selalu buat mistake sebab dia pergi pecahkan 2X tolak 1. Jangan buat So apa yang terbaik ialah buat kamu tukar nilai log 3 dengan log 5. Okay, kalau tengok pada paparan log 3 kamu kat kalkulator, nilai dia panjang kan. Jadi kamu gunakan nilai 4 titik perpuluhan. Begitu juga dengan log 5. Kamu mesti tahu nak bundaskan kepada 4 titik perpuluhan. Okay, seperti di skrin, so semua orang boleh tekan. So kamu akan menghasilkan jawapan
Untuk log 3, 0.4771. Untuk log 5, 0.6990. So perhatikan sekarang dah tak ada log. Jadi senang kan kita nak buat darab dengan cara kita kembang macam kita buat untuk kembangan ungkapan algebra. So 2 darab 0.4771 akan menghasilkan 0.9542x. Okay, tolak 0.4771. Yang ni ialah kita darabkanlah 0.6990 darabkan dengan x. Okay, so kita teruskan. Kita himpunkan yang x duduk kat sebelah kiri. So kita boleh tolakkan kedua-dua nilai x itu. Okay, negatif 0.4771 ni tadi bawa pergi sebelah kanan. So dia akan menghasilkan 0.2552x sama dengan 0.4771. So kita nak cari x. So kita bahagikanlah 0.4771 bahagikan 0.2552 dan jawapan kita dapat dalam titik perpuluhan 4.1.8695. Peringatan lagi sekali, kalau kamu sudah bundarkan 4 titik perpuluhan pada awal ini, make sure dekat dalam calculation ni nanti semua guna 4 titik perpuluhan. Jangan guna log 3 yang menghasilkan jawapan yang panjang tu, kamu gunakan tu balik dapat jawapan. Kenapa? Nanti dia akan ada error sikit lah, ralat tu sikit je. Dia akan dapat 1.8697, 1.8693, but basically kita masih terima sebabnya pada awal tu dia masih lagi nilai 1.869. Okay, markah diberi dekat situ jawapan 1. Okay, and then dekat kita meringkaskan ungkapan algebra X, kita dapat 1. And then kita ada satu markah dekat bahagian kembangan tu tadi dan juga kita punya nilai log. Dan kita punya markah 1 ialah yang paling asas dekat kita punya tambah log tu. Maknanya kita letakkan log terus dekat statement kita yang awal. Okay kelas, tolong make sure kamu mesti grab satu markah sekurang-kurangnya kalau nak lulus. Okay, soalan lain. Okay, kita ada log 3 pada asas P sama dengan R. And then information yang kedua, log 7 pada asas P sama dengan 9. Kita nak tukar sekarang ungkapkan log 49P bahagi 27 pada asas P. Tapi tengok dalam jawapan sebutan R dan juga S. Jadi pelajar kita tengok tu bahagikan. So kita boleh tukar jadikan dia tolak sebab kita guna hukum asas logaritma. Okay. So ini akan menghasilkan hukum asas log lah benda ni. Okay, kamu tengok 49P kita boleh pecah lagi jadi log 49 pada asas P tambah log P pada asas P sebab dia guna hukum asas logaritma pertua pendaraban. Okay, so perhatikan 49 datang daripada 7 kuasa 2. Kenapa? Sebab ni cikgu nak relate dengan information bagi dalam soalan. Okay, tambah 1, tolakkan dengan 27, cikgu nak relate dengan 3 kat situ kan. Jadi 27 datang daripada 3 kuasa 3. Jadi kamu tengok ada indeks dekat kamu punya jawapan, kamu bawa dia ke depan. Sedarabkanlah. So 2 log 7 pada asas P tambah 1 ni sebab log P pada asas P, tolak 3 log 3 pada asas P. Okay, menghasilkan kita pun gantilah log 7 pada asas P sama dengan 2S. Tambah 1, tolak 3, R. Okay, markah diberi, okay. Marking ni daripada bawah ke atas. So, markah diberi pada jawapan. Markah juga diberi pada peringkat kamu berjaya menukarkan 7 kuasa 2 dan 3 kuasa 3 dengan operasi yang betul. Tambah dan juga tolak. Okay. And then markah berikutnya juga diberi jika pelajar berjaya pecahkan completely hukum asas logaritma di situ, 3 asas logaritma dan juga asas logaritma yang satu peringkat sahaja akan dianugerah dapat 1 markah dekat per slide. Okay, kita pergi pada konsep penukaran asas logaritma. So, di mana kita ada log A pada asas B, kita boleh tukarkan benda ni kepada log A pada asas B, C bahagian log B pada asas C. Di mana C itu apa? C itu ialah satu asas yang ada persamaan bagi kedua-dua per A dan juga B. Okay? Alright. Now, dia juga boleh tukar dalam bentuk 1 per log B pada asas A, di mana ini kita panggil dia sebagai salingan logaritma ataupun reciprocal.
Jom kita tengok soalan. Contoh, nak nilaikan log 32 pada asas 4. Okay. Kalau kita tengok, kita tahu 4 dengan 32 tu ada dalam asas 2. Jadi why not kita cuba gantikan asas 2 dengan cara log 32 pada asas 2 bahagi dengan log 4 pada asas 2. Jadi benda ni kita tahu 32 datang dari 2 kuasa 5, 4 datang dari 2 kuasa 2. So kita bawakan indeks-indeks tu ke hadapan, 5 log 2 pada asas 2 per 2 darab dengan log 2 pada asas 2. Jadi log 2 pada asas 2 akan dapat 1 kan? So akan menghasilkan 5 per 2. Ini kalau asas 2. Katalah kamu tak boleh nak relate asas apa lagi yang nak guna, kita ada jalan kerja yang kedua. Kamu boleh guna asas 10. Kenapa asas 10? Sebab basic kalkulator kita kan paling mudah kan? Okey, asas 10 ada dalam kalkulator. Jadi kita tukarkan kedua-dua itu menggunakan asas 10 guna konsep penukaran asas log. Ya. Okey, so log 32 pada asas 10 bahagi dengan log 4 pada asas 10. So, yang ini kita tekan kalkulator dan bundakan kepada 4 tempat perpuluhan. So kamu akan dapat 1.5051 bahagi dengan 0.6021. Bahagikan dapat 2.4998. Kalau kita round off atau bundakan, kita akan dapat 2.5 which is sama tak dengan 5 per 2 ni? Sama. Okey, perlu diingatkan dalam SPM kita tak kisah, pemeriksa tak kisah kalau kamu tinggal jawapan dalam perpuluhan, dalam pecahan tak wajar ataupun pecahan nombor bercampur pun tak ada masalah. Sebabnya pada peringkat pemeriksa, kalau pelajar berjaya menulis lengkap dengan jawapan yang betul, sangat bersyukur sangat membantu pelajar. Okey, ini adalah satu lagi contoh soalan. Kalau log X pada asas 3 sama dengan M, log X pada asas 2 sama dengan N. So, kita nak tukar log 24 pada asas X. Kamu mesti bijak nak fikirkan 24 datang daripada hasil darab 2 nombor. Sebenarnya 24 tu banyak kan hasil darab 2 nombor. Ada 2 darab 12, 1 darab 24, 4 darab 6. Tapi kenapa cikgu ambil 3 darab 8? Sebabnya 3 dengan 8 ada kaitan dengan kita punya clue dekat atas. Sini ada asas 3, sini ada asas 2. Jadi baik kita guna 3 darab 8. Okey. So, kita ada kat situ darab per 2 darab. Jadi kita boleh pecahkan log 3 pada asas X tambah log X 8 pada asas X. Okay, jadi kita pastikan sekarang log 3 pada asas X tak ada dalam clue. Tapi dalam clue log X pada asas 3. So, kita boleh tukar yang itu. Jadi 1 per log X pada asas 3. Kita guna yang penukaran asas log yang konsep yang kedua. Manakala bagi yang sebelah log 8 pada asas 2 ni, bahagi yang log X pada asas 2, kita gunakan asas yang sama untuk kedua-dua, iaitu yang asas C tadi. Jadi sekarang mudahlah sikit nak buat kerja. So ini log X pada asas 3 ada dalam soalan. So kita ganti 1 per M. Tambah yang ini log 8 datang dari 2 kuasa 3. Yang ini pula log X pada asas 2 ada dalam soalan iaitu huruf N. Jadi kita pun gantikan dan kita mudahkan 3 bawa pergi depan. So 3 darab dengan log 2 pada asas 2. So log 2 asas 2 dapat 1. So kita akan dapat jawapan akhir 1 per M tambah 3 per N. Okey, jom kita tengok soalan. Koleksi soalan bentuk peperiksaan. Okey, kita tukar yang lain ya. Kita ambil yang lain lah. Okey, kita open sekarang. Okay, baik cikgu ada ni. Alhamdulillah. Okey, kita tengok soalan ni sekarang. Okey, cikgu bukan sikit ya. Okey. Okey, 150 lah. Sikit. Okey, kita cuba selesaikan sekarang soalan ini. Okey. Dia beri log 2 pada asas 5 sama dengan Q dan log Q pada asas 5 sama dengan P. Ungkapkan log 8.1 pada asas 5 dalam sebutan Q dan P. Okey, tengok dia punya permainan dia kat sini adalah kita mesti tahu nak tukar 8.1. Okey, apa cara terbaik kita nak tukar? Okay. Ini kita boleh pecahkan dia datang daripada
81 bahagi dengan 10. Okey, kamu mesti pandai nak pecahkan. Mana datang 8.1? Okey? Alright. So sekarang ni kita tengok, kita dah dapat dalam bentuk bahagi. So kita boleh splitkan guna hukum asas log. Okey. Ini akan jadi tolak log 5. Okey. 10 pada atas 5. Okey. Yang ini kita boleh tukar kepada 9 kuasa 2. Okey. Yang ini pula kita boleh pecahkan dia menjadi 5 darab 2 kan? Dapat 10. Okey, jadi kita pun boleh teruskan kat sini dengan cara 2 tu kita bawa ke depan. Log 9 pada asas 5. Tolak. Okey. Perhatikan hati-hati kat sini. Log 5 pada asas 5. Tambah ya. Mula-mula kita tambah sebab kita ni kan darab kan. Log 2 pada asas 5. So ini akan menghasilkan. So sekarang kita pun ganti apa yang diberi dalam soalan. 2 pi tolak. Okay, dalam bracket ini menghasilkan 1. Okay, ini pula ambil daripada sini iaitu Q. Jadi jawapan akhir kita akan dapat ialah 2 pi tolak 1 tolak Q. Mudah kan? Sebab dia sederhana ya, dia arah sederhana. Okay, kita tengok soalan berikutnya. Okay, ni soalan 2. Diberi log 2 pada asas X sama dengan Q, log 7 pada asas X sama dengan Q. Okay, cikgu ni nak kena betulkan sikit kat sini. Ni sebenarnya 56. Okay, so kita nak tukar sekarang. Log 56 pada X kuasa 2 dalam bracket pada asas X. So, first kali kita tukarkan guna hukum asas log. So, bila kita nampak dia bahagi, kita boleh terus tukar jadi darab. Okay, kita tukar jadi darab. Right, ini pelajar kena bijak. 56 ni datang daripada mana? Kita boleh tuliskan dia, pecahkan dia, datang daripada 7 kali 8. Okay, tolak K2 tu kita bawa ke depan. Okay. So ini akan jadi log X. X. Okay. Alright, jadi yang ini pun kita boleh pecahkan lagi. Log 7 pada asas X tambah log 8 pada asas X tolak 2, ini dapat 1. Okay. Kalau kita mudahkan lagi, ini akan dapat, yang ini kita boleh ambil terus daripada soalan. Ini dapat Q. Okay. Tambah. Ini tak boleh nak mudah, tapi kita tahu 8 kaitan dia ialah 2 kuasa 3. Okay. Alright, jadi ini 2 darab 1 dapat 2. So kita boleh teruskan, tulis jawapan akhir kita. Sini 3 log 2 pada asas X tolak 2. Jadi jawapan akhir kita akan dapat ialah Q tambah 3 P tolak 2. Sebab ini datang daripada clue yang ini. Okey, boleh kelas? Tak bolehnya faham ya. Okay. Kita pergi soalan bentuk berikutnya lah. Dekat soalan 3 ni. Okey, bentuk lebih kurang sama macam soalan 1 dengan 2. Tetapi perbezaan yang kita ada kat sini, markah yang 4 dia adalah arah sederhana sebab ini Kamu tengok kat sini. Soalan bagi asas 3, clue dia kat asas 3, tetapi soalan bagi asas 9. Okay, jadi mesti mahir nak tukar asas tu satu, lepas tu nak guna hukum asas log. Okay, tak apa, kita buat sikit-sikit, alright? Okay, tulis balik. Okay, 81M bahagi dengan N. Kita nak buat apa dulu? Kita dapat bahagi kan? So, kita teruslah tukar 81M pada asas 9 tolak log N pada asas 9. Okay,
Tengok tu 81M. Boleh pecah lagi kan? So kita pecah. Kita boleh guna pendaraban. 81 pada asas S tambah log M pada asas S tolak log N pada asas S. Okey. Yang ini kalau kita perhatikan log S 981 pada asas 9 ni sebenarnya kamu boleh tulis. Okey, 81 datang daripada 9 kuasa 2. Okey. Alright. Berikutnya pula ialah kita punya ni. M pada asas 9. Tak ada kan sebab dia bagi ni asas 3. Jadi dekat sini kamu kena guna penukaran asas log. Di mana kita nak tukar guna asas 3. Okay, sebab apa? Satu ada dalam soalan. Yang kedua 9 dengan 3 ni ada perkaitan. Okay, begitu juga dengan kita punya bahagian belakang ni. Log N pada asas 9. So, kita pun boleh tukar benda yang sama. Log N pada asas 3. Kenapa asas 3? Sebab kat dalam soalan bagi clue tu asas 3. So, tukar 9 pada asas 3. Okay. Baik kan? Dah nampak kan kita punya corak nak buat jawapan ni? Okay. So, cikgu advance sikit. So, kamu tahu ini akan dapat 1. So, 1 darab dengan 2. Kamu akan dapat 2. Tambah ini kalau kita tengok soalan tadi log M tu ialah V kan. Jadi ini akan dapat V per 2. Sebab apa? Ini datang daripada 3 kuasa 2. So 2 tu nanti bawa pergi depan log N. Okay. So ni V per 2 tambah W per 2. So case yang sama sebab penyebut sama. Okay. Ini adalah jawapan akhir. Atau jika ada pelajar tulis V tambah W samakan penyebut tu terus sama dengan 2 juga kita terima. Okay. Kita tengok yang ini pula. Log K pada asas 3 tolak log L pada asas 9 sama dengan 2. Kita nak ungkapkan K dalam sebutan L. Okay. So, permainan untuk soalan ini adalah satu adalah log asas 3, satu log asas 9. Jadi, dia akan guna kedua-dua konsep. Okay, tak apa. Kita tulis dulu. Okay. Log 3. Okay, log asas 3 bagi K. Tolak. Okay, kat sini ialah permainan yang kamu kena tukar. Di mana? Kita boleh tukar ini jadi log L pada asas 3. Kenapa cikgu tukar asas 3? Sebab yang dekat K tu dah asas 3 kan? So kita tukarlah semua tu guna asas 3. Mudah sikit. Dan 9 tu pun kita boleh ada perkaitan dengan asas 3. So sama dengan 2. Okay, ada pelajar tanya dengan cikgu. Cikgu, 2 ni perlu tak nak tukar dalam bentuk log? Okay, kalau tanya cikgu tak perlu. Jangan cari jalan susah. Buat yang mudah dulu. Nanti akan dapat jawapan dia nanti. Jangan pergi tukar 2 tu log berapa tak payah. Okay? Okay, yang ini okay, kalau kita tengok, ini akan menghasilkan okay, tolak, ini cikgu tulis balik okay, per ini okay, 9 tu datang daripada berapa kelas? Dia datang daripada 3 kuasa 2 sama dengan 2. Jadi kalau cikgu tulis ni balik, dia akan dapat log 3 okay, pada asas 3 tolak, ini akan dapat log L pada asas 3 bahagikan dengan 2 sama dengan 2. Okay, jadi nak kena buat apa? So 2 tu biasa pelajar suka buat sini darab. Okay, jangan lupa adik sebelah kiri pun kena darab. Apa adik sebelah kanan dapat, sebelah kiri pun kena dapat juga. Okay, cuik peha kanan, peha kiri pun mesti rasa sakitnya juga. Sama-sama susah. Okay, jadi kita pun teruskan. So, kita akan dapat dekat sini 2 log K pada asas 3 tolak log L pada asas 3 sama dengan 4. Ini kalau kita tulis balik, kita akan dapat K kuasa 2 tolak log L pada asas 3 sama dengan 4. Perhatikan sekarang ni asasnya 3, asas 3. Sama kan asas dia? Jadi kita boleh gabungkan.
Okay, ni sebab ni tolak. So kita tahu tolak ada kaitan dengan bahagi. Okay, sama dengan 4. Okay kelas, bila sampai kat sini pelajar memang akan stuck. Dia tak tahu macam mana nak teruskan dalam kerja yang berikutnya, dia stuck. Okay. Nah, untuk makluman semua, ini adalah bentuk log. Okay. So, apa kaitan dia tadi? Cikgu dah cakap bentuk log boleh tukar kepada bentuk indeks. Okay. Jadi, pelajar cubalah tukar kepada bentuk indeks. Okay. Bila tukar bentuk indeks, dia akan dapat K kuasa 2. Ini adalah jawapan kan? K kuasa 2 per L adalah sama dengan asal kita ialah 3. Okay, asal kita ialah 3. Indeks kita adalah 4. So 3 kuasa 4 sama dengan 81. K sama dengan K kuasa 2 per L. Soalan minta apa tadi? Soalan minta ekspres K. Jadi kita kena pindahkan siapa? Pindahkan L. So K kuasa 2 sama dengan 81 L. K sama dengan square root 81 L. Tetapi kena ingat ini boleh dipermudahkan sebab ini maksudnya ialah square root 81 darab square root L kan? Jadi kita boleh mudahkan K sama dengan 9 square root L. Class, please make sure kamu tulis huruf K kat depan. Ramai pelajar dia kan lupa nak tulis K. Dia main tinggal je jawapan macam tu. Kalau pada peringkat ini SPM kita tak boleh bantu takkan dapat full. Okay. Jom kita tengok satu soalan peringkat SPM lah. Okay, untuk soalan 5 ni cikgu tinggalkan untuk kamu. Kamu boleh cuba nanti. Okay, ada beberapa soalan kat sini. Jom kita jenguk soalan SPM. Kat sini cikgu ada bagi soalan SPM 2016. Kita cuba jom. SPM 2016. Okay. SPM 2016. Okay, dibagi log 7 pada asas A sama dengan A. Jadi kita nak tukar log 49 pada asas A. So, ini kita boleh mudahkan, kita tahu 49 kaitan dengan 7, dia datang dengan 7 kuasa 2. Jadi kita bawa lah 2 tu pergi ke hadapan, didaratkan log 7 pada asas A. So, perhatikan kita ada ni 7 pada asas A sama dengan R kan? So, dapat 2R. Okay, markah diberi pada jawapan. Okay, right, so kita jawab pada B. Okay, B. Log 343 A kuasa 2 pada asas 7. Ini akan boleh kita buat dengan cara kita splitkan 343 tu dengan A kuasa 2 tu menggunakan betul pendaraban. Okay, bagi hukum asas log. Okay, dapat ini. Alright. Okay, so next kita nak buat apa? So, kita tahu ni log 7. 343 datang daripada 7. Tak nak ini. Okay. Datang daripada 7 kuasa 3. Alright. Next one. Okay, tambah 2 cikgu boleh bawa ke depan. Okay, log A pada asas 7 tak ada dalam soalan. Soalan bagi 7 pada asas A. Jadi kat sini kita kena buat reciprocal log 7 pada asas A. Ni yang guna konsep tukar asas. Log. Okay, so kalau kita teruskan kat sini, ini kamu tahulah ini senang ni, kita akan dapat 3. Okay, alright, tambah 2. Perkan dengan log 7 pada asas A tu kita tahu dia adalah sama dengan R. So 3 tambah 2 per R. Mudah kan? Jangan give up. Itu yang penting sekali nak cikgu nak pesan. Okay. Dan yang ini SPM 2017, yang ini pun cikgu ada tinggalkan ruangan. Nanti boleh cuba jawab dan hantar pada guru kamu. Kita tengok jenguk soalan tahun 2019. Jom kita tengok soalan 2019. Okay. Right, kita pergi paling cepat. So, A sama dengan ini.
Okey, 1/C tu kita boleh tulis sebagai C kuasa negatif 1 sebab ni adalah A kuasa negatif N ya, sama dengan 1/A kuasa N. Kita boleh guna ni. So kita bawa negatif 1 ke depan. Log C pada asas M ialah X. So kamu akan dapat jawapan negatif X. Kita tengok soalan B. Okey. Kita ada kat situ ialah, okey, kita nak buat apa? Kita nampak tu ada CM kuasa 3 pada square root M kan? Tak apa, jangan gabra, jangan takut. Kita splitkan dulu. Okey, log C pada asas M tambah log M kuasa 3 pada asas square root M. Okay. So sekarang ni kita cuba pecahkanlah kalau boleh. Okay, kalau kita tengok pada sini, dalam soalan tak bagi log C pada asas square root M. Dia bagi log C pada asas M. Jadi apa kita nak buat sebenarnya? Kita tukarkanlah konsep asas menjadi log C pada asas M bahagi log square root M pada asas M. Kita tukar macam ni. Senang sikit nak buat. Right? Okay. Tambah 3 kita bawa ke depan. Tapi kita kena buka bracket sekarang sebabnya case yang sama macam yang ini tadi. Jadi log M pada asas M bahagikan dengan log square root M pada asas M. Okay, kelas. Pada level ini. Apa maksud log square root M pada asas M? So, kita tulis dulu. Log C pada asas M tambah 3 log M pada asas M. Okay, perhatikan yang kat bawah ni sebenarnya ialah kita boleh tulis log pada asas M. Ini sebenarnya adalah M kuasa 1/2. Okay. Di mana kalau kita pecahkan ni nanti, okay, yang ini kita boleh ganti. Okay, yang kalau kita buat yang ni balik tadi okay. Log C pada asas M ini bahagi 1/2. Okay, kita dapat 1/2 sebab ini log M dengan M ni akan dapat 1 kan. Okay, so ni pun sama. Ni 3 okay, bahagi dengan 1/2. Okay kelas, mungkin kat sini ramai yang confused. Cikgu macam mana kita nak tukar 1/2? Okay, wajarlah 3. Okay. Kamu boleh buat kat sini dengan cara, okay, sekejap. Kita tukarkanlah siap-siap. Tadi ni ialah huruf apa? Log C pada asas M tu huruf apa tadi? X. Okay. Kita kat sini X kuasa setengah tambah 3/setengah. Okay, ini tipsnya adalah X bahagi setengah kan, per setengah. Kita boleh tukar kan jadi X darab 2. So ni kan dapat apa? 2X. Okay, so kita dah dapat dah permainan ni kat sini. Ni 2X. Okay, yang ni pula dapat macam mana? Ini sebenarnya adalah 3 bahagi setengah kan. Boleh tak tukar jadi 3 darab 2? Dapat kan? Okay. So kita tukar kat sini lah, kita ganti masuk dia, tambahkan dengan 3 darab 2 dapat 6. Atau jawapan lain yang kamu boleh bagi, kamu fakturkan 2, kamu akan dapat 2 darab X tambah. So ini adalah dia pattern soalan tahun lepas. Okay. Kita tengok sekejap dah kata soalan. Okay, jadi penilaian sendiri untuk kamu hari ni yang kamu boleh cuba, cikgu ada sediakan 3 bahan kat situ. Pertama, kalau rasa nak buat latihan untuk nilai diri sendiri ataupun kamu nak buat latihan, nak hantar kepada guru kamu pun boleh, tak ada masalah. Kamu boleh pergi kepada link yang cikgu sediakan ni, pautan ini, ataupun boleh guna QR code di sini. Kalau nak tengok itu nanti, dia adalah dalam bentuk kuis yang interaktif. Cikgu guna Quizizz. So dia punya ikon dekat situ gambar bergerak-gerak ni. Right. Kalau kata pelajar nak muat turun soalan yang cikgu sediakan tadi, ada slide, nak faham lebih mudah, kamu boleh pergi dekat pautan cikgu ni, cikgu sediakan dalam bentuk Telegram. Kamu boleh klik kat sini, mungkin boleh snapshot sekejap apa benda group Telegram ni.
Right? Dan sudilah kiranya untuk aktiviti hari ini untuk tolong cikgu dari segi nak bagi komen, cadangan untuk cikgu tambah baik jika seandainya program ini diteruskan lagi. Jadi mohonlah sekiranya kalau pelajar boleh jawablah soal studi cikgu menggunakan pautan ini PDP 2020 MDCKL atau boleh guna QR code ni. So boleh snap dah sekejap siapa yang nak snap gambar slide ni. Okay, hopefully dah. So which means kelas kita hari ini, maka berakhirlah kelas kita hari ini. Hopefully anak murid cikgu semua kat sini faham proses dia yang cikgu sampaikan hari ini. Okay, moga bermanfaat buat semua yang ada dan hopefully lah dapatlah membantu kamu belajar ketika dalam tempoh perintah kawalan pergerakan bersyarat ni. Okay, make sure mesti buat latihan dekat rumah. Okay, so kalau kita panjang umur, murah rezeki, kita akan jumpa lagi dan cikgu ucapkan tahniah sebab berjaya masuk kelas cikgu hari ini. Jika tidak, mesti teruskan, jangan give up. AdMed sebenarnya tak susah, kena banyak buat latihan. Okay, bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okay. Alright, Kak Aizah. Cikgu Aizah ada tak? Stop recording. Alah. Ya Kak, ya. Ya. Lah. Tadi akak stop recording, dia kata dia pergi kat Muhammad tu juga. Okey. Akak capture ni Kak. Farah pun tengah capture. Okey. Mana? Ni Farah capture ni. Sekejap, Farah share screen. Farah tak jadi nak cancel. Okey, akak tengok memang betul Kak share screen. Sekejap. Aduh, aku dah pening dah. Betul. Tadi apa ni akak tanya Nisa. Nisa cakap dengan akak, Farah ada apa? Farah ada buat dekat apa kalender apa? Google Calendar. Google Calendar yang tu Farah dah cancel dah. Yang pertama tadi Google Calendar lah. Tak, cancel juga. Farah ikut link. Itulah kenapa sekarang ni akak yang record tau. Budak tu pun dah tak wujud dalam ni. Ya Kak, tapi dia pergi kat dia. Macam mana ni? Macam mana nak buat ni Kak? Kalau kita, Farah tak start record ni, kita tak stop record lagi ni. Kalau kita stop, dia memang akan pergi kat budak tu punya. Alamak, akak dah stop. Akak dah stop. Akak dah stop, akak buka suara cakap dengan kamu. Oh, kamu punya belum stop lagi. Sekejap, Farah tengok. Dah stop ke belum? Sekejap. Copy to clipboard. Sekejap, tengok. Saya nak kena tengok ni Kak, sekejap. Dia case yang sama. Alah, mana. Aduh, hai. Kenapa ya? Ya Kak, saya belum stop lagi ni Kak. Saya belum stop. Macam mana ni? Macam mana kita nak buat? Akak tanya dengan Kak Syarin tadi. Lepas tu Kak Syarin kata dia tak ada masalah apa semalam dengan Nizam tu. Dia kata dia buat macam tu je. Kali akak cakap macam mana akak ni macam jadi macam ni lah. Akak kata gitu lah. Sebabnya kalau Google Calendar memang Farah dah cancel. Memang dah tak ada apa sebab Farah ikut pautan yang Kak Aizah sediakan. Sekarang ni memang sekarang ni akak yang merekod pun dia pergi kat budak tu juga. Ya, Farah tak stop record lagi ni tau. Ni masih on. Macam mana kita nak buat ni Kak? Tak tanya siapa pun tak tahu. Tanya siapa? Nasib baiklah anak-anak kat sini. Dia dengar je. Macam mana? Ya Kak. Aduh hai, penat dah kau cakap sampai dekat 1-2 jam tu. Akak telefon si Nisa ni. Tadi akak telefon dah cakap macam tu. Tapi itulah dia, kalau dia record kat budak tu, macam mana kita nak dapatkan bahan tu daripada budak tu? Tadi dia kata Haiz pergi kat budak tu, akak nak capture nama budak tu pun tak boleh. Okey, Farah dah capture nama budak tu. Farah dah capture, Farah akan hantar kat WhatsApp akak lah. Budak. Nak subscribe budak tu, boleh. Tapi macam mana kita nak email? Kita tak tahu email dia. Macam mana kita nak ni? Sebab nama dia MOE macam tu je kan? Ya, nama dia MOE. Nampak kan nama dia Muhammad Alif Haikal. Budak yang sama. Kalau kita buat macam email, kita macam letak nama dia saja macam tu boleh ke? Detect tak kat email konon-konon? Tak tahu Kak. Muhammad Alif Haikal ramai Kak. Tapi yang akan pergi benda tu, maknanya kan kita pergi dekat email biasa, konon-konon kita pergi kat CC tu. Send tu, kita letak nama dia. Sekejap akak tengok. Cuba Kak, saya tak stop record lagi. Alah, sayanglah video hari ni dah best kan? Anak-anak murid semua faham kan?
Sekejap akak nak kena Faham, masak kat cikgu. Syarina pula. Dia faham lah, dia faham nampak, dia orang suka. Siapa yang faham? Macam suara Tihani je. Okay, Farah dah capture tadi. Farah hantar kat akak. Cik Kalau- baiklah Farah. Kalau kita Mana pergi kat cakap email, sekejap. Kalau kita pergi kat email. kesian kat Kak Aizah. Kak Aizah pukul 11 ada urusan, ya Allah. Tak, dengan Kak ni je, Kak Syarin tu. Oh, dengan Kak Syarin. Oh, yelah, akak nak kena record. Habis macam mana? Itu nak kena keluar kejap ni. Tapi Kak Syarin kata tak apa, dia record dulu. Akak kata, boleh ke tadi Farah record dulu, saya tak dapat nak ni pun. Akak pening lah ke komputer akak. Komputer akak problem kot. Okay, akak. Farah send kat akak. Memang nasib baik Farah capture. Kau capture kat mana? Kau pergi dekat Telegram, pergi kat Telegram. Sebab dekat komputer akak ni ada Telegram. Jadi akak nak tarik daripada Telegram je. Okay. Sekejap. Akak nak... Anak-anak murid ni dah dengar cikgu bergosip. Tolong. Okay, Farah dah post. Tolong. Mana yang kat PDPC ni ke? PDPC. Betul lah. PDPC online. Pening. Hello? Akak yang record tadi tu untuk kali kedua Farah buat rakonan ni kan. Pun bila akak stop, dia pergi kat Muhammad Alif Haikal bin Nuris Madi ni. Okay, ada dekat dalam PDP group Telegram. Cuba tengok. Macam mana kita nak buat? Itulah kita orang macam mana jadi macam tu. Akak dah risau lepas ni akak juga akan host Kak Syarin. Budak tu dah live kan? Budak tu dah live. Budak tu dah live. Budak tu dah live dah. Kita panggil tadi pun dia dah live. Tapi masa kali pertama lah. Lepas tu masa kali kedua kita berlakon ni, budak tu dah memang tak wujud dah dalam kita orang punya lakonan ni. Tapi still pergi kat budak tu. Masuk kat budak tu juga. Padahal akak yang record. Walaupun tinggal 15 orang je. Akak macam pening lah. Kenapa ya? Ni memang akak punya MOE tau. Memang nama akak punya MOE yang akak buat ni. Betul. Tak apalah, maksudnya ni first time kan benda ni jadi. Mungkin Nisa punya teknologi lah kan. Dekat Google Drive akak tak tengok lah pula. Nanti akak tengokkan jap. Tapi aku tak notification tak ada. Patutnya ada notification kan tapi tak ada. Tak ada. Tapi dari Farah pun dah macam pening dah sekarang. Tadi dia yang record masuk kat budak ni. Sekarang ni akak yang record pun masuk kat budak ni. Betul. Padahal akak dengan Kak Syarin pula. Akak cakap akak dah risau dia. Akak cakap ni Kak Syarin. Saya ni tadi buat kat Farah. Tapi yang kelakar ni kenapa saya macam tak ada ambil apa-apa. Tiba-tiba dia masuk je semua. Tu je lah yang saya perasan, yang Kak perasan macam kenapa ya tak ada atas ambil. Tak ada, dia dah live dah. Dah live dah. Tinggal 15 orang je. Aduh, susah hati. Itu akak macam pening dah sekarang. Budak dia pun aku tak kenal. Lain lah kalau anak aku punya tali kan. Apa kan. Kesian Farah dekat sejam lebih dah ni. Berlatih dengan berharga dah. Okay, akak dah gitu buat Kak Syarin pula ni. Akak dah pening ni. Akak dah risau dah ni. Aduh. Letak jabatan lah lepas. Jadi. Okay, bye. Muhammad Alif Haikal Nuris Madi. Tu Farah dah post. Farah dah post dah. Macam mana nak tarik nama dia ni Muhammad Alif Haikal bin Nuris Madi, MOE Google Drive. Nasib baik Farah capture. Muhammad. Cepat sangat dia macam tutup terus keluar tadi kan? Ya, betul. Muhammad. Dia tak ada tanya kita pun. Kita nak save kat mana siapa tak ada. Terus-terus dia kata kalau kita stop benda ni save dekat orang tu. Kalau sayang Muhammad je, bacakan tak je. Muhammad Alif A-L-I-F. Muhammad A-L Haikal lagi bin Nuris Madi. N-O-R-I-S-M-A-D-I. Nuris Madi. N-O-R-I-S-M-A-D-I. Mungkin Kak, budak ni akan masuk kelas kimia Kak Syarin kot kejap lagi. Mana tahu? Muhammad Alif Haikal bin Nuris Madi. Lepas tu MOE apa? Dia MOE. Dia guna itu besar ke kecil? Akak tengah type dekat tak nampak dekat tu. MOE ni M huruf besar, OE huruf kecil. Sini je kan? Aku nak tengok dah pergi tak kat dia. Tak lepas. Alah Nisa kata tak apa. Sayang lah. Farah this is the best. Sebab dia smooth je. Betul. Alah merah lah. Tak dapat. Kejap akak nak try lagi.
M-U-H-A-M-M-A-D. Kak, Muhammad dia M-U-H-A-M-A-D. M-U-H-A-M-A-D. H-A-M-A-D. Space, Alif, A-L-I-F. Alif. A-I-K-A-L, Haikal. Haikal, bin. Bin. Bin penuh. Noris Madi, N-O-R-I-S. M-A-D-I. D-I. Kak, kini ada problem dah Kak. Ada student kata tak ada student. Allah, kelas tak ada student. Dah kena dah masukkan link. Kejap. Akak pergi dulu lah. Akak pergi dulu. Okay, bye Kak. Okay. Okay. Anak murid kat sini tinggal 9. Ada apa-apa nak tanya? Cikgu nak live pun tak apa hati lah. Nak stop record nanti dekat budak tu. Ni semua daripada mana? SDM tu sekolah mana? Suruh masuk kod. Minta tidak masuk guna kod kakak. Setia Budi kat mana tu? Sekolah kat KL ke mana? Cikgu tak. Maaf lah cikgu ni tak pernah dengar lah Setia Budi kat mana sekolah. Gombak. Okey. Kalau kat Gombak tu cikgu kenal sekolah Hillcrest je. Okey. Kenapa tak live kelas lagi? Oh, dekat dari Pontian. Wow. Assalamualaikum dari Pontian. Sekolah Cikgu Budi sekolah baru kot. Zaman cikgu sekolah dulu tak pernah. Oh, 10 minit. Cikgu pun sekolah kat daerah Gombak sebenarnya. Nama cakap. Kenapa masih duduk kat sini rajinnya? Saya tinggal kat Ceras. Ya AJ, tinggal kat Ceras. Tante nak murid cikgu je ni. Teman cikgu. Lah, cikgu nak stop record pun tak tahu macam mana ni. Cikgu baik tak ada kelas mat. Cikgu ada kelas mat je hari ni. Dah alang ni nak tanya soalan. Fatin ni form 5 ke form 4? Form 5. Okey, form 5. Nak tanya soalan. AdMed lulus ke gagal? Lulus, Alhamdulillah. Bagus. Dapat B. Bagus. Tahniah tu. Ni macam nama anak murid cikgu juga tahun lepas. Dia satu je. You jangan give up. Kalau kita dah set, tak pernah dapat A lagi insyaAllah. Kalau dah exam biasa dapat B, insyaAllah nanti SPM tu dapat bagus nanti. Saya lah cakap cikgu. Cikgu punya pengalaman, budak yang gagal selalu gagal, bila dapat SPM dapat B. Diorang pun sangat appreciate cikgu. Cikgu saya tak pernah dapat juga, saya tak pernah dapat B. Sekali saya dapat B. InsyaAllah kamu akan dapat. Janji dia jangan give up je. Dia tak boleh give up. AdMed ni praktis je. Sebenarnya kan ada soalan lagi tau. Soalan tu tadi tak habis. Tapi tak apalah. Dia tak masuk kelas kimia ke? Dengan kelas sekolah punya. Okay, good. Nak les ni pun tak sampai hati ni. 2 kali repeat kelas. Doakan saya konsisten dapat A insyaAllah. Cikgu doakan semua anak-anak murid kat sini. Yang penting sekali lulus, nanti lulus. Dapat grade A yang terbaik. Cuma cikgu nak pesan,
Kalau you all, sebab ni pengalaman cikgu SUSPM kalau you all rasa fizik, kalau you all ambil lah fizik, kimia, bio, maths, lepas tu you all rasa macam you all punya fizik, kimia tu tak strong kan, you all nak ambil tambahan tasawuf Islam. Konon-konon tasawuf Islam tu untuk bagi result kamu dapat A banyak kan, bilangan A yang banyak kan. Sebenarnya dari segi meritokrasi untuk pemilihan ke universiti, tasawuf Islam tu tak bagi sumbangan yang kuat. Dia hanya sekadar pada bilangan A je. Tapi kalau nak tanya pilihan nak belajar nanti kat universiti ke nak masuk matrik, dia tak pandang pun tasawuf Islam tu. Dia akan pandang juga keempat beradik ni, fizik, kimia, math dengan satu lagi package kamu. Jadi kamu kena make sure math kamu mesti kena strong. Kalau math C sekarang ni pun kamu masih lagi boleh masuk matrik 2 tahun matrikulasi. Itu pengalaman cikgu lah, cikgu selalu cakap dengan anak-anak murid cikgu ni. Tak boleh give up. Kalau give up, dah shut down your brain, you dah cakap tak mau, takkan dapat. Kita nak buat ya. Cikgu nak start record nanti dia keluar. Kat budak tu. Kita tengok help. Kod dia boleh. How to record this meeting. Recorded meetings, however, will stay in the respective owner's drive. How will it become the owner's drive? Who manages to commit for your organization? First allow meeting recording. Who can record the meeting? Okay, so we take on those of the partial and this week administrator must turn on recording for your account. You can record this as the meeting organizer. You are in the same organization as the organizer. The same organization organizer. So a teacher signs in to your GC account, but not student. You do need time. Yes.